亲爱的姐妹们平安，谢谢神我们可以再一次在网上见面。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian. Tuhan Yesus Gembalaku. 我们来唱一首诗歌，主是牧者。Alkitab mengkiaskan kita manusia seperti kambing domba. Domba adalah binatang yang sering sesat, kehilangan arah, nyasar. Dan Tuhan Yesus adalah gembala kita. Di dalam dunia yang penuh tipu muslihat, yang bisa menyesatkan manusia, ada Tuhan yang menjadi gembala kita. Dia bisa menggiring kita, memimpin kita di dalam jalan yang benar. Dia juga bisa melindungi kita daripada bahaya-bahaya yang akan menerkam kita. Tuhan Yesus, gembalaku. Diberinya jiwaku segar, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakar. Tak usah takut hatiku di lembah maut gelap, sebab ku rasakan tongkatmu, penghiburan tetap. Rahmat Tuhan kawaliku seumur hidupku. Di rumah Tuhan selamanya ku tinggal dengan senang. 我们来看两节的圣经. Kita membaca dua ayat firman Tuhan. 在诗篇23篇第1节、第3节. Mazmur 23 ayat 1 dan ayat ketiga. 耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。 Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di dalam jalan yang benar oleh karena namanya. Mari kita berdoa. 天父上帝，求你借着这两节的圣经对我们说话。Bapa Surgawi, kiranya Engkau bicara kepada kami melalui dua ayat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 有一个故事，是一个真实的故事。Ada satu cerita, kisah nyata. 美国有一个很出名的游泳健将，也是出名的跳水
健将。他这个人曾经多次获得奖章，他有非常奇怪的或者是奇特的动作，就是每一次挑水之前呢，他一定把他的脚伸到水池里面碰一碰。Ada satu kisah nyata di Amerika, ada seorang juara berenang, juga juara lompat air, yang sering mendapat medali. Nah, dia punya satu kebiasaan yang unik, yaitu sebelum dia lompat air, dia pasti memasukkan kakinya ke kolam renang. 有人问他为什么呢？他就说，因为他在读大学的时候，有一天半夜他睡不着觉，他就到游泳池，他要练习跳水。当他站在跳板上，伸出双手的时候，预备要跳下水去，他突然看见在水中他自己的影子很像一个十字架。Jadi ada orang bertanya, kenapa kamu ada kebiasaan seperti itu? Dia bilang, waktu dia masih kuliah, ada satu malam dia tidak bisa tidur. Kemudian dia pergi ke kolam renang, dia mau latihan lompat air. Nah, waktu dia berdiri di atas papan itu, dia membentangkan kedua tangannya, dia mau lompat ke air, tiba-tiba dia lihat bayangannya di air itu, karena dia membentangkan tangan, jadi itu seperti sebuah kayu salib. 过去这个人呢，他从来没有把信仰当作一回事，可是在那个时候呢，当他看见自己的身影，他就想到主耶稣在十字架上为了担当世人的罪而牺牲，很奇妙，他就很受感动，他不禁流下眼泪，所以他就在那个跳板的上面，他祷告，他认罪，他悔改，他就正式接受耶稣做他个人的救赎主。祷告完毕之后呢，他就不想跳水了。Orang ini dia bilang dulu dia tidak menganggap, dia tidak mementingkan iman lah, kepercayaan seperti itu. Tapi kali ini waktu dia melihat bayangan dia seperti karena dia membentangkan tangan seperti kayu salib, begitu tiba-tiba dia ingat Yesus dipantik di kayu salib. Tidak tahu bagaimana dia hatinya tersentuh, karena di atas kayu salib itu dia pikir Yesus mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, sehingga dia mencucurkan air mata. Kemudian dia berlutut di papan lompat itu, dia berdoa, dia mengaku dosa, dan dia resmi menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Nah, setelah itu, setelah berdoa, dia nggak ada niat untuk lompat air lagi. 当他走下来的时候呢，走到游泳池的旁边，他忽然间不知不觉他全身都冒冷汗。为什么呢？原来那个游泳池的管理员啊，他白天已经把水都放出去，因为他要洗这个游泳池，所以先把水放出去。如果刚才他贸然他跳下去的话，他不知道已经没有水了哈，他跳下去，他一定是粉身碎骨。所以那个时候他又立刻已经在游泳池的那个旁边，他就立刻再一次跪下来，向神献上他极大的感恩，因为神不但救他的灵魂，赦免他的罪，神也拯救了他的生命，叫他不至于在那一次死亡。Jadi waktu dia turun ke bawah,
Dia nggak jadi lompat air, turun ke bawah, jalan di pinggir kolam renang, tiba-tiba dia keluar keringat dingin sekujur badan itu. Kenapa? Karena dia baru melihat bahwa kolam renang itu nggak ada airnya. Karena pada siang hari tukang yang mengurus kolam air itu dia mau cuci kolam. Jadi airnya itu semua dia udah buang. Ya, jadi nggak ada air di situ. Coba kalau tadi dia lompat begitu, ya, dia nggak kepikir salib Tuhan Yesus, dia lompat begitu, pasti hancur dia, pasti dia mati. Untuk kedua kalinya, ini di pinggir kolam renang, dia sekali lagi berlutut. Kali ini dia berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan saja menyelamatkan jiwa dan rohnya, mengampuni dosanya, Tuhan juga menyelamatkan nyawanya. Dia tidak sampai hancur, mati. 神的拯救是很奇妙的，神可以用不同的方法，透过不同的事情，叫人得到身体和灵魂的救恩。Tuhan sangat ajaib ya. Tuhan bisa memakai berbagai cara, memakai berbagai perkara untuk menyelamatkan tubuh, fisik, dan jiwa manusia, untuk mendapatkan keselamatannya dan pertolongannya. 神会在某一个时刻，或者是某一个时段，用不同的人、事、物带给我们一次或者是好几次生命的转机，成为一个我们生命的转捩点。这个转捩点呢，这个转机可能是好事，可能也不是很好的，可能是坏事，但是上帝可以使用它，叫爱神的人的一处，叫我们的生命有转机，把偏行己路的我们，把失去人生方向的我们寻找回来，好像那个美国的游泳跳水的这个健将一样。Saudara, Tuhan bisa memakai satu momen atau satu masa dan memakai orang, situasi, perkara yang berbeda, memberikan kita satu kesempatan atau beberapa kali kesempatan, sehingga kesempatan ini bisa menjadikan titik tolak di dalam hidup kita. Nah, kesempatan ini mungkin perkara yang baik atau perkara yang kurang baik, bahkan perkara yang tidak baik. Ya, Tuhan bisa memakai kesempatan itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Supaya kita manusia yang tadinya mengambil jalan sendiri, yang sesat di dalam jalan hidup manusia ini, yang sudah kehilangan arah, dan Tuhan bisa menggiring kita ke dalam jalan yang benar. Seperti tadi, ya, seorang juara berenang dan juara lompat air itu sebetulnya perkara yang bahaya kan ya, itu air kolam yang sudah kering airnya, kalau dia lompat dia pasti mati. Tapi Tuhan menggiring, memimpin, sehingga orang itu bisa berpikir, lihat bayangan sendiri, dia bisa pikir tentang Yesus yang dipantek di kayu salib. Nah, jadi ini adalah satu momen, satu kesempatan bagi dia, yang akhirnya mendatangkan satu perubahan, satu titik tolak hidup dia. Orang yang tadinya nggak care, nggak concern, masa bodoh dengan segala agama, ya, dengan agama, dengan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Tapi pada saat itu, waktu dia melihat dirinya sendiri, bayangan dari dirinya, lalu dia teringat akan
diri Yesus yang dipantek di kayu salib. Nah, momen itu dipakai untuk menyelamatkan orang ini. 我相信在你我的生命里面，而且我相信在每一个人的生命里面都有一次，甚至于不止一次，好几次，多次的我们会遇到，我们在生命中遇到一个转机。那么我们怎么样用这个转机呢？我们以怎么样的态度来面对这个转机呢？ Saudara, saya percaya ya, saudara dan saya, kita semua bahkan di dalam hidup kita pasti ada kesempatan-kesempatan. Bukan satu kali, pasti ada beberapa kali kesempatan yang bisa menjadikan titik tolak di dalam hidup kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Satu titik tolak. Seperti juara renang itu, satu titik tolak. Waktu dia mau latihan berenang, latihan lompat air. Itu satu kesempatan. Menjadi satu titik tolak. Saya percaya di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan kita semua, Tuhan juga memberikan berkali-kali, sering memberikan kita kesempatan yang mendatangkan titik tolak di dalam hidup kita. 我们怎么样使用? Bagaimana kita memakai kesempatan itu? 在这里我要讲一个圣经人物. Di sini saya akan mau bicarakan seorang tokoh di dalam Alkitab. 我们看他用什么样的一个态度来面对神所给他的一个生命的转机. Kita melihat ya orang ini bagaimana memakai, apakah dia pakai atau tidak kesempatan yang di dalam kehidupan dia yang Tuhan berikan kepada dia. Kita lihat ya, dengan sikap apa dia menghadapi kesempatan yang Tuhan berikan itu, bagaimana dia menyikapinya. 这个人是谁呢? Siapakah dia? 他就是以色列的一个王亚哈. Dia adalah seorang raja Israel yang bernama Ahab. 亚哈不是一个好王，他对神不忠心，他常常得罪上帝，做上帝不喜欢的事情。他有信仰，但是他对神的信仰随便，非常随便。有一次亚哈王被亚兰国王便哈达所攻打。这个便哈达是亚兰国的国王，他聚集了他全部的军队，他准备要打以色列。但是之前呢，他差派他的使者来见以色列的亚哈王。他说：“你的金子银子都要归我，你的妻子儿女中最美好的也要归我。”你看这个人多么霸道，奇怪，亚哈王一口答应，真是没有骨气是吗？不是，因为亚哈王以色列亚哈王知道他根本打不过亚兰王，他知道他远远的在亚兰王的下面，所以他答应。不久呢，亚兰王便哈达又差派使者又来说，他说明天约在这个时候，我要差遣我的臣仆到你的皇宫，也到你臣仆的家里，搜查你的皇宫，搜查你的家，搜查你仆人的家，把我臣仆眼中所认为好的事拿去。Saudara, Raja Ahab, Raja Israel, Raja Ahab bukanlah raja yang baik. Dia sangat-sangat tidak baik. Walaupun katanya dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak serius ikut Tuhan, saudara.
Dia juga menyembah berhala. Pada satu kali ada Raja Aram yang bernama Ben-Hadad. Dia kumpulkan semua tentaranya, dia mau menyerang Israel, Raja Ahab. Sebelumnya dia kirim utusan berkata kepada Raja Ahab, dia bilang, emas kamu, perak kamu, istri-istri dan anak-anak kamu yang cantik-cantik itu milik saya. Ahab nggak ada dua kata, dia terima. Ya, nanti emas saya, perak saya, ya, istri-istri saya yang cantik-cantik, anak-anak saya, oke, kamu boleh ambil. Dia bilang kepada utusan Ben-Hadad. Jadi dia panggil Ben-Hadad itu tuanku. Nanti tuanku mau ambil boleh. Apa nggak heran saudara? Kenapa? Kenapa Ahab mengiyahkan? Nggak ada dua kata lagi. Karena Ahab tahu, Ahab lemah dan sangat lemah. Dia sudah menjauhkan diri dari Tuhan, lemah dan sangat lemah saudara. Dia tahu, dia jauh di bawah Raja Aram, Ben-Hadad. Jadi dia nggak berani menolak. Dia bilang oke. Nggak lama lagi, udah dikasih hati mau amplak ini. Raja Aram, Ben-Hadad kirim lagi utusan. Bilang kepada Ahab, besok kira-kira jam segini nih, utusan saya akan datang lagi ke istana kamu, ke rumahmu, dan ke rumah pejabat-pejabat, pegawai-pegawai kamu. Dan utusan-utusan saya itu kalau lihat di istana kamu, di rumahmu, dan di rumah pejabat-pejabat, pegawai-pegawai kamu, kalau ada yang mereka suka, mereka ambil. 你还记得吗？我们上一次讲伦理道德的时候，我不是曾经说吗？在以色列人的律法里面有这样的规定，就是说，一个债主如果要讨债的时候，或者是要到欠他债的人的家，要拿东西典当拿东西来押的时候，他不可以说，因为我是你的债主，所以我就随便到你的家拿你的东西。以色列的法律不准这么做。你虽然是债主，你要乖乖的站在欠债的人的家的前面，你要好好的站立在那边，等主人欠你债的人把他家里面的东西他自己拿出来给你，你不可以进到人的家。这是人权，要尊重人，你不可以进到人家的家抄人家的东西欠债的你都不可以侮辱他，你都要尊重他的人权。可是现在呢，这个亚兰王Ben Hadad，他不但要抢这个以色列王亚哈所有宝贝的东西，他所爱的人，甚至于他的臣仆也要到亚哈的皇宫以及亚哈的臣仆的家里面。所以你看，连Ben Hadad的臣仆都要上到亚哈王的头上。你说他多么的无理，真是对亚哈以及他的臣仆是一个奇耻大辱。Saudara ingat waktu kita belajar etika dan moral, saya pernah katakan bahwa di dalam Taurat orang Israel ada satu ketetapan bahwa orang yang memberikan hutang tidak boleh pergi masuk ke rumah orang yang hutang dia. Kamu hutang saya, jadi
Mungkin ada barang-barang yang mau digadai begitu ya, yang mau ditahan gitu ya, mau digadai dulu begitu. Jadi kamu nggak boleh masuk ke rumah dia. Mesti yang punya rumah itu ambil barangnya, ya, kasih kamu berdiri di depan. Nggak boleh mentang-mentang dia minjem, dia utang, lalu kita sembarangan masuk ke rumahnya ambil semua kita. Nggak boleh. Itu adalah hak asasi manusia. Walaupun dia hutang, kamu tetap harus respect dia sebagai seorang manusia. Itu utang loh. Nah ini Ben-Hadad, dia masuk. Dia bilang, dia mau masuk ke rumahnya. Mau masuk ke istana Ahab. Mau ambil barang-barang emasnya, peraknya, istri-istri yang cantik, anak-anak yang cantik. Dia mau ambil, bilang ini milik aku. Udah dikasih, dia maju lagi selangkah. Bukan saja Ben-Hadad ini Raja Aram, bahkan pegawai-pegawai dia juga mau naik ke kepala Raja Ahab. Ya, jadi dia bilang besok kira-kira waktu seperti ini pegawai saya juga akan datang ke rumah kamu, ke istana kamu, ke rumah pegawai-pegawai kamu juga. Jadi kalau pegawai-pegawai saya lihat di rumah kamu atau di rumah pegawai-pegawai kamu ada hal-hal barang-barang yang suka pegawai saya juga boleh ambil. Seperti itu. Itu satu penghinaan yang luar biasa. 那么第二次的时候呢，亚哈的臣仆们都说，不要顺从他，也不要应允他。Jadi Raja Ahab kumpulin nih pegawai-pegawai, dia kasih tahu ini begini nih, Raja Aram ngomong begini nih. Pegawai-pegawai istana juga udah nggak tahan. Mereka semua pada bilang, jangan taatin, jangan luluskan permintaannya, jangan mengiyahkan. 所以便哈达和他的同盟的王就立刻叫他的臣仆摆队，准备攻打以色列的首都Samaria. Saudara dengar, melihat sikap jawaban dari Raja Israel Ahab, maka langsung Ben-Hadad kumpulin semua pejabat-pejabat, pegawai-pegawainya. Semua tentara siap untuk perang. Mau menyerang ibu kota Israel, Samaria. Karena ingat ya, Israel waktu itu udah pecah ya. Yang di utara itu namanya Israel, ibu kotanya Samaria. Yang di selatan itu namanya Yehuda. Ya. Nah, ibu kotanya di Yerusalem. Seperti itu. Ya. 这个亚兰王不但自己攻打，他还联合了32个王，小小的王，跟他联盟攻打以色列。Saudara, Raja Aram Ahab Ben-Hadad bukan saja seorang diri, satu negara Aram ini mau mengepung Israel, dia juga menggandeng 32 raja-raja yang agak kecil gitu ya, bergabung dengan dia mau menyerang Israel, Raja Ahab. 这是一个非常危险、艰难的时刻。Ini adalah satu momen yang sangat bahaya, sangat sulit bagi Israel. 亚兰国再加32个小王， Raja Aram menggandeng 32 raja-raja yang kecil-kecil, sekalipun kecil 32 negara. Pasti mati Israel. 在这样的情形之下，上帝还是怜悯以色列，怜悯亚哈王。 Saudara, di dalam keadaan seperti ini, Tuhan masih tetap menaruh belas kasihan
kepada Raja Ahab dan kepada umat Israel. 上帝差遣先知对亚哈王说：“今天我必将亚兰人交在你的手里，叫你知道我耶和华上帝是和以色列人立约的神。” Saudara, Tuhan mengutus hambanya seorang nabi berkata kepada Raja Ahab, hari ini juga saya akan menyerahkan Raja Aram Ben Hadad dan sekutu-sekutunya ke dalam tangan kamu. Dan supaya kamu tahu bahwa aku adalah Allah Yahweh yang mengikat perjanjian dengan umatku Israel. 所以呢，圣经告诉我们说，在午间的时候，便哈达和帮助他的32个王就在那一天呢就被以色列打败，这不可能的事，这是神迹。Jadi firman Tuhan berkata pada siang hari itu Ben Hadad dan 32 negara sekutunya itu dibabat sama orang Israel, sama Ahab. Saudara, ini adalah satu hal yang tidak mungkin. Ini adalah mujizat 100%, 200% kali, 1000%. Ini adalah karya Tuhan. Ini adalah mujizat Tuhan, sesuatu yang nggak mungkin bisa menang. Tapi Tuhan memberikan kemenangan. Kenapa? Tuhan bilang supaya kamu tahu siapa ini saya. Ya, jadi Tuhan tidak mau Ahab main-main di dalam perkara rohani. Anggap ya urusan rohani sepele, ya tidak setia kepada Tuhan. Jadi Tuhan berkata supaya kamu, bukan saja orang luar, supaya kamu Ahab ini yang sebetulnya adalah umat Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan, yang sering melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, yang Tuhan tidak suka. Di dalam keadaan yang sangat kritis sekali, Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Supaya kamu tahu siapa ini aku. Supaya kamu tahu aku adalah Allah Yahweh. Allah yang mengikat janji dari dulu. Ikat janji kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya, yaitu kamu, orang Israel. 所以呢，我们看见在不可能当中，神对神来说没有不可能的事。Saudara, banyak perkara-perkara yang tidak mungkin, bagi kita tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang tidak mungkin. 亚哈王在那一次不但得胜，而且不但是得胜，不但是仅仅得胜，而且是得胜有余。Di dalam peperangan itu Raja Ahab bukan saja timbang menang, pas-pasan menang, tetapi kemenangannya sampai berlebihan, berlimpah-limpah. 这是亚哈王的一个大转机，对吗？ Ini adalah satu kesempatan yang mendatangkan perubahan, bukan? Jadi pada waktu itu Ahab lemah. Dia meninggalkan Tuhan. Tidak ada penyertaan Tuhan, lemah dan sangat lemah. Tetapi pada waktu saat-saat yang genting-gentingnya itu, Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada dia, memberikan satu kesempatan yang luar biasa besarnya. 但是非常可惜，非常非常可惜。namun sangat-sangat disayangkan，亚哈王却践踏了这个大好的时机，大好的打胜仗的机会。sangat-sangat disayangkan，
Raja Israel Ahab ini sudah menginjak, tidak menghargai kesempatan yang luar biasa yang mendatangkan kemenangan besar-besaran di dalam hidup dia pribadi dan nasib negara Israel. Ahab tidak mensyukuri akan hal ini. Ahab tidak memuji Tuhan, tidak mensyukuri, tidak mendatangkan satu perubahan di dalam kehidupan rohaninya. Tidak. 在打仗之前呢，这个亚哈王怎么样称呼便哈达呢？他称呼便哈达是我主，我的主人。Sebelum berperang ya tadinya ya, bagaimana Raja Ahab menyebut Raja Aram Ben-Hadad? Bagaimana memanggilnya? Dia berkata, tuanku. Tuanku. Ya, 2 kali dia berkata, Ben-Hadad tuanku, tuanku. 很奇怪的，亚哈打胜仗之后，竟然称呼便哈达是我的兄弟。Setelah perang menang secara besar-besaran, Ahab jauh di atas, dia menyebut Ben-Hadad adalah saudaraku. 你说他怎么样？这个头脑哈，otaknya di mana saudara？ 上帝给他这么大的拯救， Tuhan kasih dia kesempatan begitu menang gilang gemilang saudara. Ya, orang yang menghina dia, ya, yang menginjak-injak harga diri dia, Ahab sepertinya sok baik, sok berjiwa besar, memanggil Ben-Hadad itu adalah saudaraku, dan dia melepaskan orang yang menginjak-injak harga diri dia. Saudara, 这个亚哈王一点也不珍惜神给他的极大的恩典，让他可以翻身。他个人还有整个以色列国家的命运可以有很大的转机。亚哈王竟然把便哈达放走，而且还跟他立约。Saudara, Raja Ahab melepaskan ya Ben-Hadad pulang dengan selamat ke negaranya, pergi dengan selamat. Bahkan juga Ahab masih mengikat perjanjian dengan Ben-Hadad. 这件事情是到上帝非常非常的不喜悦。 Saudara, perkara ini mendatangkan ketidaksukaan besar bagi Tuhan. 神给亚哈转机， 可以让他个人的生命跟国家的命运能够有一个很好的转捩点。他个人的生命、国家的命运能够有一个很大的一个转捩点，可是被亚哈他好像不珍惜。Ya, Tuhan memberikan kesempatan, momen yang begitu luar biasa, gilang gemilang bagi Ahab pribadi, kehidupan dia, bagi nasib seluruh bangsa Israel. Bisa ada satu titik tolak yang luar biasa, yang dahsyat. Tapi Ahab tidak menghiraukan. Dia tidak bersyukur kepada Tuhan, dia tidak berterima kasih, bahkan dia menyebut bersaudara, ikat perjanjian, membiarkan musuh yang menginjak-injak harga diri dia pergi. 所以上帝再一次差遣他的先知向亚哈宣布说，你既然放走他的生命，你的命
要代替他的命。 Saudara, oleh sebab itu untuk kedua kalinya Tuhan mengutus nabinya mengumumkan kepada Ahab, kamu bebaskan dia, maka nyawamu akan menggantikan nyawa dia. Harusnya dia mati, nanti kamu yang mati. 亲爱的弟兄姐妹，想一想看，在你的生命里面，你有多少次的转机，可以编成一个你生命中的转捩点，可以把艰难困苦变成祝福。可是你有没有好好的使用神给你的机会？ Saudara, coba kita merenungkannya, kita mengintrospeksi di dalam hidup kita, saudara. Ada berapa kali kesempatan yang bisa menjadi satu titik tolak, membuat kesusahan, krisis menjadi berkat, menjadi kemenangan yang gilang gemilang, yang bisa membawa berkat buat kita. Ada berapa kali kesempatan yang demikian yang kita pakai? Berapa kali Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan seperti itu? Apakah kita sudah menggunakan? Apakah kita melalui begitu saja? Firman Tuhan tadi berkata, 神的话刚才告诉我们说，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我们有没有顺服神呢？ Mazmur tadi yang kita bacakan, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di dalam jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Dengan berkali-kali memberikan kesempatan buat kita, kesempatan yang mendatangkan berkah. Kenapa, saudara? Walaupun kita tidak setia kadang-kadang, bukan kadang-kadang, mungkin sering ya kita nggak setia, nggak taat, Tuhan tetap menuntun kita di dalam jalan yang benar supaya kita tahu siapa Dia. Supaya kita tahu siapa Dia, supaya kita di dalam berkat dan anugerah-Nya kita bisa lebih mengenal Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Mari kita berdoa. 天父上帝，我们谢谢你的恩典，我们看见美国的游泳健将、跳水健将，他经历了一个生命中的一个转机，成为他生命的转捩点。原来对信仰不感兴趣、马虎的，经历了那一次的经历，来给他生命的转机。主啊，我们也知道，在我们的生命里面有很多次的困难，有很多次的危险，你也帮助我们，你也给我们转机，让我们能够在生命中那个转机也能够成为我们一个生命的转捩点。主要求主你赦免饶恕我们，很多时候我们并没有好好的使用你给我们的机会，帮助我们，让我们能够学习顺服你，让我们在生命中更体会你的大能大力，让我们真正认识你是谁，让我们能够爱你，顺服你。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, di dalam kehidupan kami sudah juga berkali-kali, tidak hanya sekali, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami di dalam keadaan kesempitan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, sehingga
krisis itu bisa menjadi satu titik tolak sebetulnya di dalam kehidupan kami. Ada kalanya kami bisa menggunakan, ada kalanya kami membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja. Tuhan tolong kepada kami. Tidak seperti Raja Ahab, tapi tolong kepada kami supaya kami belajar seperti juara renang, juara lompat air Amerika itu. Dengan satu momen, mendatangkan satu kesempatan, mendatangkan satu titik tolak di dalam kehidupan dia. Yang tadinya tidak care, tidak concern akan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Tapi dengan pengalaman itu, dia sungguh-sungguh patuh, salut, dan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Engkau menyelamatkan jiwanya, Engkau juga menyelamatkan nyawanya. Tuhan juga tolong kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 今天的信息告诉我们，一个会思念主耶稣救赎之恩的人，是一个蒙福的人。Firman Tuhan sore hari ini mengingatkan, mengajarkan kepada kita orang yang bisa merenungkan perbuatan Tuhan, yang bisa merenungkan keselamatan Tuhan, adalah orang yang diberkati, adalah orang yang dikuatkan imannya, orang yang disegarkan. Kita angkat puji-pujian, mengenang kasih-Hu. 我们来唱一首诗歌，思念恩主。一个会思想主恩的人，一个会思想上帝救赎大爱的人，是一个蒙福的人，是一个坚强的人。Wajiblah kau cinta Dia, oh Tuhan sumber hidupku. Tapi ku waktuku lemah, bebaskan ku yang terbelenggu, gembalaku yang setia. Oh jiwaku, ingatlah penebusmu yang mati gantikan